Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Banjir di Ulu Medamit Limbang antara paparan berita dari Sarawak petang ini. Kita langsung saja bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik Sahi, terima kasih. Satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dewan Masyarakat Medamit Limbang bagi menempatkan 178 penduduk daripada 61 keluarga yang terjejas banjir di kawasan Ulu Medamit. Ketua Polis Daerah Limbang, Superintendent Parum Niot berkata PPS tersebut mula dibuka pukul 4 petang semalam ekoran peningkatan paras air. Buat masa ini keadaan pergerakan air masih ada tempat yang bertahan, ya, air bertahan dan ada juga setengahnya mengalir agak surut, ya, agak surut dan setakat buat masa ini di kawasan Batu Danau pula, ya, di kawasan Batu Danau ada kawasan-kawasan yang telah dinaiki air sebab pergerakan dia menghilir, ya, menghilir mengikut aliran sungai ke kawasan hilir. Ditemui pemberita RTM semasa membuat tinjauan ke PPS tersebut, Superintendent Parum memberitahu pihak Polis Bomba, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Kesihatan Daerah Limbang akan terus membuat pemantauan di kawasan yang berisiko banjir dan sentiasa bersiap siaga dalam menyalurkan bantuan kepada penduduk terjejas. Penduduk yang terjejas banjir pula berterima kasih kepada semua agensi yang telah membantu mereka. Terima kasih anak kita udah ngabah kami kita agak ujung jalan berdamai. Lebih kami tu selalu amat banjir. Lebih kami kapulai ke rumah hai agak masih banjir anak rumah kami berdau tuci. Buarian kami pernah dijual ame anyuat laban air banjir. Terima kasih kerajaan udah nolong kami, udah bantu kami banjir. Terima kasih besar-besar ngasih kerajaan. Sebab sudah datang itu nolong kami. Kami penduduk di kawasan Medamit ini yang jadi mangsa terpaksalah dinasihatkan untuk tinggal di pusat pemindahan Medamit ini untuk sementara waktu tunggu keadaan cuaca di kawasan Medamit ini pulih dan selamat untuk dibenarkan pulang, baru mereka diarahkan pulang. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Limbang, Lieutenant Pertahanan Awam Mirwan Shah Masri memberitahu banjir berlaku susulan hujan berterusan sejak 3 hari lalu. Bintulu akan menjadi hub bagi projek sistem pemindahan gas masam bersepadu Sarawak melalui pembinaan sebuah loji penapisan gas masam di Taman Perindustrian Petrokimia Tanjung Kidurong, Bintulu. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, gas masam dahulunya dianggap tidak menguntungkan untuk dibangunkan kerana prosesnya mahal tetapi teknologi baharu telah mengurangkan kos dengan ketara. Tapi alhamdulillah teknologi baru itu dah ada yang boleh memisahkan gas-gas nak kotor tu jadi nak masam jadi manis. Ayah, kerja tu kita gitu, kita ngambil nak manis dia. Simple analogi. Jadi apabila dah nak manis tu gas kita ada, kita develop gas tu. Jadinya gas tu akan menjadi bahan mentah untuk kita produce chemical product. Beliau berkata demikian semasa perasmian pecah tanah projek loji gas Rosemary dan Marjoram onshore di Tanjung Kidurong, Bintulu. Projek Rosemary Marjoram direka untuk menghasilkan 800 juta kaki padu gas standard sehari dan pengeluaran dijangka bermula pada 2026. Jawatan Kuasa Khas Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM akan ditubuhkan tahun ini bagi menangani masalah penurunan peratusan murid menengah atas yang menyertai aliran STEM sejak tahun 2017. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti Chang Lih Kang memberitahu jawatan kuasa tersebut akan melibatkan kerjasama beberapa kementerian antaranya Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Kewangan bagi menyelesaikan isu merentasi kementerian terbabit. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas merasmikan Karnival Minggu Sains 2023 peringkat Negeri Sarawak dan Malaysia Techlimpics 2023 peringkat Zon Sarawak. Katanya penglibatan pelajar aliran STEM
STEM menunjukkan penurunan dari tahun 2017 hingga 2022 iaitu dari 45.20% kepada 40.94%. Jawatan kuasa tersebut kelak akan menilai semula inisiatif dan dasar sedia ada berkaitan pembelajaran STEM di Malaysia, seterusnya merangka agenda bagi memperkasa bidang STEM negara untuk tempoh jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Beliau turut memuji Sarawak dalam usahanya menarik minat pelajar dalam aliran tersebut dan percaya sasaran 60% kemasukan pelajar ke aliran STEM menjelang 2030 akan mampu dicapai. Baik, kerajaan sentiasa berusaha menyediakan peluang yang sama kepada setiap murid untuk mendapat pendidikan yang sewajarnya. Ini penting dalam usaha mengubah taraf kehidupan sesebuah masyarakat. Demikian ditekankan Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak, Dato' Azhar Ahmad. Katanya melalui pendidikan, ramai tokoh-tokoh penting sesebuah masyarakat telah berupaya mengangkat taraf kehidupan mereka. Malah di kalangan masyarakat Orang Ulu di Baharam, nama-nama penting seperti Datuk Gerawat Gala, Datuk Idris Jala dan ramai lagi telah menempuh pelbagai cabaran dan rintangan untuk menuntut ilmu sehingga mencipta kejayaan tersendiri. Kita ingin semua rakyat mendapat peluang yang sama untuk maju. Jadi apabila saya sebut peluang yang sama untuk maju ini, tidak ada jalan yang lebih baik, tidak ada jalan yang lebih penting selain daripada melalui pendidikan. Ya, pendidikanlah satu-satunya agenda yang boleh merubah masyarakat kita, tuan-tuan. Datuk Azhar berkata demikian semasa berucap pada sesi randau menyantuni komuniti Long Bala sempena program Jelajah Mojing Kenin bertempat di Balai Raya Long Banga di Baram Miri. Program Mojing Kenin bertujuan memperkasa kehadiran murid pribumi ke sekolah khususnya dalam kalangan masyarakat Penan. Long Bala menempatkan sebuah sekolah rendah yang mempunyai 89 murid rata-rata dari komuniti Saban, Kenyah dan Penan. Selain Long Bala, lain-lain sekolah di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Baram yang dilawati sepanjang program itu termasuklah SK Padaleh, SK Barrio, SK Long Naah dan SMK Temenggung Lawai Jau. Peniaga kecil-kecilan yang mendaftar di bawah Majlis Daerah Limbang MDL diingatkan agar tidak mengaji pekerja asing atau pekerja yang bukan dari kalangan ahli keluarga mereka. Ini kerana merupakan salah satu syarat yang telah ditetap oleh MDL dalam permohonan lesen perniagaan. Demikian ditegaskan Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad. Dan salah satu syarat lesen tersebut adalah mereka tidak boleh mengambil pekerja asing ataupun yang bukan daripada keluarga mereka sendiri. Dan mesti adalah keluarga yang terdekat, iaitu terdiri daripada bapa, emak, suami isteri ataupun anak-anak. Itu sahaja. Selain daripada itu, tidak dibenarkan sama sekali. Jelas Sufian, jika peniaga tersebut didapati melanggar peraturan yang telah ditetapkan, tindakan boleh diambil terhadap peniaga terbabit seperti membatalkan lesen perniagaan. Bagi peniaga yang mampu untuk menggaji pekerja asing ataupun pekerja bukan dari kalangan saudara mara, mereka digalakkan untuk menyewa bangunan sendiri. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas aktiviti gotong royong bersama ahli majlis dan kaki tangan Majlis Daerah Limbang di tebingan Sungai Limbang. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik Bumar, terima kasih. Sebuah bangunan blok tadika sekolah jenis kebangsaan SJK Tukau, Jalan Bakar Miri terbakar pagi tadi. Walau bagaimanapun, kebakaran itu tidak melibatkan sebarang kecederaan dan kemalangan jiwa. Ketua Bahagian Forensik Kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri, Awangku Muhammad Hazmin Awang Zainal berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 6.18 pagi. Sepasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Miri telah diarah ke lokasi dan mendapati kebakaran melibatkan bangunan satu tingkat struktur kekal. Anggota bomba bertindak memadamkan api dan kebakaran berjaya dikawal pukul 7.25 pagi. Kebakaran itu telah menyebabkan 50% dari bangunan tadika itu musnah. Punca kebakaran dan kerugian masih disiasat.